إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. Boleh dengar aku suara saya? Boleh, boleh. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih pada pengacara majlis yang saya kasihi, sahabat-sahabat, sahabat-sahabat Mihrab. Alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu lagi. Saya masuk lambat sikit tadi sebab saya baru sampai daripada Bangi. Saya baru sampai dari Bangi dan sekarang baru sampai daripada Bandar Baru Bangi ke Terengganu. Jadi agak lambat sikit lah. Baru sampai sangat, tak sampai pun 10 minit. Saya jangkakan dapat sampai 8.30 tapi sebab ada beberapa masalah, jadi agak lambat sikit sampai lah. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Marina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja mula. Dan saya pun baru sampai daripada Bangi ke Terengganu. Dan malam ni saya telah minta izin daripada Dr. Marina untuk kita tidak bincang kitab, kita tidak bincang kitab kitab akidah, tak bincang ilmu tentang tauhid. Malam ni kita bincang tentang sejarah Bani Israel sesuai dengan isu yang kita hadapi sekarang dalam keadaan saudara-saudara kita di Palestin ditindas bahkan dibunuh dengan kejam, tak kira siapa pun, anak-anak ke, perempuan ke, orang tua ke, semuanya sama, dilayan oleh Yahudi Zionis. Maka kita hari ini kita kena ambil pendekatan untuk kita mengenali siapa mereka, sejarah asal-usul mereka. Baik. Jadi kalau kita bincang pasal Bani Israel ni, kita akan dapati bahawa Israel itu adalah nama yang biasa kita dengar sejak kita kenal sejarah. Terutama sekali bila mana kita melihat kepada bumi Palestin, kita akan dapat lari daripada kita bincang tentang Israel. Cumanya sahabat-sahabat sekalian, bila kita bincang tentang Bani Israel ini ataupun kita bincang tentang Israel ini, kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab Israel itu sendiri bukanlah satu konotasi yang negatif. Asalnya Israel adalah merupakan nama bagi Nabi Yaqub AS. Jadi malam ni saya nak bawa sahabat-sahabat semua kepada sejarah Bani Israel berdasarkan kepada Al-Quran. Jadi kuliah kita mungkin akan jadi kuliah yang panjang. Tapi kita akan maksimum 1 jam saja. Kalau tak tempat kita habiskan, kita akan sambung pada minggu hadapan ataupun pada bulan hadapan. Baik. Jadi saya sarankan supaya kalau siapa yang ada Al-Quran, boleh tengok Al-Quran. Al-Quran yang ada terjemahan. Supaya kita boleh ikuti perbincangan malam ni dengan lebih teratur, dengan lebih menarik. Sebab apa yang akan saya kongsikan ni semua ada dalam Al-Quran, insya-Allah. Kadang-kadang ada sikit lah yang tidak ada dalam Quran, ada dalam kitab-kitab lain, terutamanya kitab tafsir ataupun riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat. Okey, baik. Jadi kalau boleh buka Quran, jadi bila saya kata buka surah ni, ayat ni, maka boleh tengok sama-sama dan kita akan dapati, kita akan dapat tengok macam mana penceritaan yang Allah Ta'ala telah aturkan, susunkan dalam Al-Quran tentang Bani Israel. Baik. Mula-mula sekali, kita ada beberapa nama. Bila kita kait dengan cerita di Palestin, kita akan dapati Bani Israel ataupun Israel, kemudian Yahudi, kemudian yang paling kemuncaknya adalah Zionis. Jadi Zionis ni adalah nama yang kita kena kenal siapa mereka dan kita kena tahu sejarah, sedikit sejarah mereka itu. Baik. Jadi beberapa persoalan yang mungkin timbul dalam pemikiran kita. Saya cuba timbulkan persoalan sebagai mukadimah kepada pembincangan kita pada malam ni, iaitulah siapa Bani Israel? Siapakah mereka ini? Siapakah Israel? Kemudian bagaimanakah sejarah panjang mereka dan apakah sifat-sifat mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Dan juga bagaimanakah sejarah mereka bermula di bumi Palestin, kemudian bagaimana mereka berada di bumi Mesir, kemudian bagaimana mereka dihalau daripada bumi Mesir ataupun mereka ditindas, kemudian mereka telah keluar daripada bumi Mesir dan kemudian mereka telah kembali ke bumi Palestin. Dan sekarang mereka mengatakan bahawa mereka berhak ke atas bumi Palestin. Jadi kita ni macam mana? Kita nak faham macam mana? Baik. Pertama sekali, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bila mana bincang tentang Bani Israel ini, antara nama yang sering kali dikaitkan adalah dengan istilah Al-Yahud ataupun Yahudi. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita tentang perangai buruk Bani Israel yang beragama Yahudi ini, maka Allah Ta'ala gunakan istilah Yahudi, Al-Yahud. Mula-mula lagi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, kita semua ingatkan, kita semua faham sedikit makna surah Al-Fatihah ni.
Allah Ta'ala telah firman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim maknanya apa dia? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, ke atas mereka, ghairil maghdubi alaihim. Bukanlah jalan orang yang engkau murkai. Jadi, seluruh ulama ahli tafsir terutamanya bersepakat menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan al-maghdub alaihim adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi. Jadi kita awal-awal lagi kita telah minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang al-maghdub alaihim, seperti dia orang-orang Yahudi, dan juga waladhdallin, orang-orang Kristian. Baik. Kemudian kita baca Quran lagi. Sebab kita nak cerita ni bahawa dalam Quran awal-awal lagi Allah Ta'ala ceritakan kisah Bani Israel. Kita baca Quran lagi, kita dapati bahawa dalam surah Al-Baqarah, 5 ayat pertama, Allah Ta'ala ceritakan tentang sifat-sifat orang beriman. Kemudian kita buka lagi Al-Quran, muka surat yang ketiga, kita akan dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan tentang sifat-sifat orang munafik. Kemudian kita buka lagi Quran, muka surat yang kelima, kita akan dapati bahawa Allah Ta'ala ceritakan tentang balasan kepada orang beriman. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi orang beriman ini adalah syurga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita buka lagi muka surat yang ke-6, kita akan dapati bahawa Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah Nabi Adam AS. Kita buka lagi muka surat yang ke-7, Allah Ta'ala cerita pasal Bani Israel yang dimulakan dengan ayat yang ke-40 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Maka bermula pada muka surat yang ke-7 ayat 40 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala ceritakan tentang Bani Israel. Muka surat 8 Allah Ta'ala ceritakan tentang Bani Israel. Muka surat 9 cerita pasal Bani Israel. Muka surat 10 cerita pasal Bani Israel. Okey, saya undur sikit lagi, Muka surat 8 tu Allah Ta'ala ceritakan bagaimana Allah Ta'ala telah selamatkan Bani Israel daripada perhambaan oleh Fir'aun. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan juga bahawa dalam muka surat yang ke-8 itu Allah Ta'ala telah kurniakan kepada mereka ni pelbagai nikmat. Antaranya adalah bila mana mereka di padang pasir, mereka telah diberikan teduhan awan. Bila mana mereka panas, awan datang memberi naungan kepada mereka. Kemudian mereka juga diberikan al-manna dan juga as-salwa. Al-manna ni apa dia? Al-manna adalah sejenis makanan yang diturunkan, mereka mengambil makanan tersebut, seumpama macam kalau dikatakan al-manna ni sebahagiannya kata bahawa itu adalah gam Arabic gam. Tapi tak tahulah bentuknya macam mana. Yang dulunya ketika mana diturunkan kepada Bani Israel, tak tahulah bentuk macam mana. As-salwa adalah burung, sejenis burung yang mana setiap hari bila mana mereka keluar ke padang pasir, ketika mana mereka sesat di padang pasir, cerita mereka sesat ni nanti kita akan ceritakan. Baik, ceritanya macam mana? Bila mana mereka sesat, maka Allah Ta'ala telah jaga mereka lagi dengan diberikan burung-burung yang seolah-olah menyerah diri kepada mereka untuk mereka ni sembelih dan mereka ni makan. Kemudian muka surat ke-9 diceritakan tentang bagaimana perangai mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat ke-10 dan muka surat ke-11 diceritakan lagi tentang bagaimana mereka ni berdolak-dalik bila mana Nabi Allah Musa AS minta mereka supaya menyembelih lembu. Kemudian muka surat yang ke-12 diceritakan bagaimana mereka mengatakan bahawa mereka ni hanya masuk api neraka sekejap saja, tidak sebagaimana orang-orang lain. Demikianlah muka surat yang ke-13, muka surat ke-14, muka surat ke-15, muka surat ke-16 sampailah kepada penghujung juzuk yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang Bani Israel. Jadi panjang. Kemudian dalam surah-surah lain juga, dalam surah Maryam, dalam surah Taha diceritakan tentang kisah Bani Israel. Dalam surah Al-A'raf, dalam surah At-Taubah, dalam surah Yunus diceritakan juga tentang Bani Israel. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kenapa Allah Ta'ala cerita pasal Bani Israel ni? Jadi bila mana Allah Ta'ala ceritakan pada kita ulang-ulang banyak topik yang sama, diulang banyak kali, menandakan bahawa topik tersebut adalah penting untuk kita faham dan untuk kita hayati bersama. Jadi Bani Israel ni adalah satu kaum yang panjang sejarahnya, dan sampailah sekarang kita kenal dengan nama Israel. Cuma
Bila kita sebut Israel, kita kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab Israel kadang-kadang kan orang kata apa? Laknatlah Israel ni, serang sahabat kita di Gaza, saudara kita di Gaza, bunuh orang yang tak berdosa kan. Sedangkan Israel itu adalah nama bagi Nabi Yaqub alaihi salam. Israel adalah nama bagi Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi barangkali ada yang pernah dengar lah. Jadi mana dalilnya Ustaz? Dalilnya ada dalam surah Ali Imran ayat 93. Surah Ali Imran ayat 93. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah." Setiap makanan itu adalah halal bagi Bani Israel. Halal bagi Bani Israel, melainkan apa yang diharamkan oleh Israel ke atas dirinya sebelum daripada diturunkan kitab Taurat. Baik. Ayat ini turun sebab apa? Sebab diturunkan ayat ini bila mana Nabi SAW, Nabi makan daging. Daging unta, Nabi minum susu unta, dan orang Yahudi kata bahawa unta ni kan, orang Yahudi kata, Muhammad kata dia ikut ajaran Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim pun tak makan daging unta, tak makan susu unta ni. Kemudian Allah turunkan ayat bahawa ayat 93 surah Ali Imran ini, semua makanan itu adalah halal bagi Bani Israel. Halal bagi Bani Israel. Apa kaitan Bani Israel dengan Nabi Ibrahim AS? Jadi kita cerita lepas pada ni. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala ceritakan Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi. Semua makanan itu pada asalnya adalah halal untuk Bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh Israel, yakni Nabi Yaqub alaihi salam. Ya. Dalam bahasa Hebrew, il maknanya adalah Allah. Isra maknanya adalah hamba. Jadi Israel merupakan nama gelaran bagi Nabi Yaqub yang bermakna hamba Allah. Dalam bahasa Arab apa dia? Abdullah. Abdullah merupakan, Abdu itu adalah hamba, Allah adalah Allah. Jadi dalam bahasa Hebrew, il adalah Tuhan, Isra adalah hamba. Jadi Israel merupakan hamba Tuhan. Israel adalah makna bagi perkataan Abdullah. Baik. Jadi kenapa Nabi Yaqub ini ataupun Israel ini, Nabi Israel ini, dia telah mengharamkan makanan kepada diri dia, setengah-setengah makanan kepada diri dia, sebab Nabi Yaqub ataupun gelarannya adalah Nabi Israel ataupun Israel, dia telah ditimpa sakit. Apabila dia ditimpa sakit, maka dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dikata kalaulah aku sembuh daripada sakit ini, aku tidak akan makan daging unta dan tidak akan minum susu unta. Tidak akan makan daging dan minum susu unta. Jadi sebenarnya itu adalah apa yang diharamkan oleh Israel ataupun Nabi Yaqub kepada dirinya sahaja. Asalnya semua makanan itu adalah halal bagi Bani Israel. Baik, jadi ayat ni, ayat 93 surah Ali Imran, kita nak tetapkan bahawa Israel itu merupakan nama bagi Nabi Yaqub alaihi salam. Kalau kita kata dengan konteks sekarang, negara haram Israel, kan kita bisa dengarkan negara haram Israel. Sebenarnya Israel itu adalah nama bagi Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi kita kena hati-hatilah. Ada ulama-ulama kata apa? Sekalipun kita melaknat Israel, kita merujuk kepada negara Israel, maka sebenarnya kalau boleh kita elakkan. Sebab kita takut kita tersalah mencela Nabi Yaqub. Sebab apa? Sebab Israel merupakan nama Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi orang Yahudi ni bijak. Dinamakan negara dia Israel. Israel. Dan kadang-kadang kalau tengok kan dalam bahasa Arab pun, dalam surat khabar Arab pun disebut sebagai Ad-Daulah Al-Israiliyah, negara Israel. Ataupun kadang-kadang disebut dengan, kalau tentera Israel, Al-Junudul Israili. Al-Junudul Al-Israili. Jadi mereka mungkin nak mengelabui lah mata kita semua supaya kita ni mengecam Israel, sedangkan Israel itu merupakan nama bagi Nabi Yaqub alaihi salam. Cuma sebab tu kalau kita perasan kalau saya selalu ikuti perkembangan terkini lah tentang apa yang berlaku di Gaza, dan saya amati ucapan daripada pemimpin-pemimpin gerakan Hamas, terutamanya pemimpin kepada Brigade Al-Qassam, sayap tentera mereka, bila mana mereka mengecam tindakan Yahudi yang telah membunuh kanak-kanak yang tidak berdosa, kan, ataupun membunuh rakyat Gaza secara keseluruhannya, maka mereka gunakan istilah As-Sahyuni.
As-Sahyuni dalam bahasa Melayunya adalah Zionis. As-Sahyuni adalah dalam bahasa Arab. Okey, baik. Jadi balik kepada yang saya nak cerita tadi, apa kaitan Ibrahim alaihissalam dengan Yakub? Jadi kalau tengok dalam sejarah, Nabi Yakub ni siapa ayah dia? Ayah dia adalah Ishak alaihissalam. Nabi Yakub ayahnya adalah Ishak alaihissalam. Ishak ini siapa ayah dia? Ishak ayah dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ni disebut sebagai Abul Anbiya. Abul Anbiya ni maksudnya adalah bapa kepada segala nabi. Nabi Ibrahim ni dianggap sebagai bapa kepada segala nabi, Abul Anbiya. Jadi orang Yahudi pun klaim dikata Nabi Ibrahim adalah beragama Yahudi. Manakala orang Kristian dia pun klaim bahawa Nabi Ibrahim adalah beragama Kristian. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menafikan tuduhan orang Yahudi yang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi, beragama Yahudi, dan orang Kristian mengatakan bahawa Nabi Ibrahim adalah orang Kristian dengan penafian daripada Allah Taala dalam surah Ali Imran ayat 67, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Maka ana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak juga seorang Kristian, tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang beragama Hanif, yakni beragama Islam, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk dalam kalangan orang-orang yang musyrikin. Baik, Nabi Ibrahim. Ini kita mulakan sejarah. Nabi Ibrahim dia ada 2 orang isteri yang masyhur. Ada riwayat sebut ada 3 orang isteri. Isteri Nabi Ibrahim adalah yang masyhur adalah Sarah. Isteri pertama nama Sarah. Sarah ni adalah isteri pertama yang dikahwini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sarah ni merupakan seorang perempuan yang cantik, ya, seorang perempuan cantik. Satu hari itu Nabi Ibrahim telah berjalan dengan Sarah, telah bermusafir dengan Sarah. Dia telah melalui satu negara tersebut sama ada negara Mesir ataupun negara Babylon. Babylon sekarang ni adalah Iraq. Rajanya bukan setakat zalim, tapi rajanya adalah seorang yang tidak boleh melihat perempuan cantik. Mana-mana perempuan cantik dia akan ambil sama ada dengan cara merampas ataupun dengan cara yang lain. Dan kalau perempuan itu sudah bersuami, maka dia akan bunuh suami perempuan tersebut. Maka Nabi Ibrahim tahu dah perangai raja ni. Maka dia telah berpakat dengan Sarah. Sarah, kalau mereka bertanya, siapakah aku ini? Maka jawablah bahawa aku ini adalah saudara kamu. Saudara. Adakah Nabi Ibrahim ni berbohong? Tidak. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim memasukkan adalah saudara se-Islam. Sebab pada waktu itu hanya mereka berdua beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berlakulah apa yang berlaku. Pengawal kepada raja yang zalim itu telah datang, telah membawa Sarah ke istana, dan kemudiannya raja tersebut cuba mendekati dan melakukan perkara jahat kepada Sarah. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tangan raja tersebut telah terbelenggu. Tak boleh bergerak, dia tak boleh bergerak. Kemudian raja tersebut minta dengan Sarah, Sarah, wahai perempuan, doalah kepada Tuhan kamu supaya tangan aku ni boleh digerakkan semula. Maka telah berdoalah Sarah alaihissalam. Didoa, kemudian tangan raja tersebut boleh bergerak, dan bila mana tangannya boleh bergerak, dia cuba mendekati lagi Sarah dan membuat perkara tidak baik pada Sarah. Sekali lagi tangannya terbelenggu. Diminta lagi, wahai Sarah, doalah kepada Tuhan kamu supaya boleh digerakkan tanganku ini. Maka Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tangannya boleh digerakkan semula. Sekali lagi dicuba untuk melakukan kejahatan kepada Sarah. Sekali lagi tangan terbelenggu, sampailah kepada 3 kali. Maka akhirnya dia pun telah melepaskan Sarah. Dan dia berkata kepada pengawal dia, kamu bukan bawa kepada aku perempuan, tapi kamu bawa kepada aku syaitan betina. Marah dia kepada pengawal dia. Sebab apa yang berlaku kepada dia. Maka dia pun menghadiahkan kepada Sarah seorang hambanya yang bernama Hajar alaihissalam. Dan Hajar itu kemudiannya dikahwini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab apa? Sebab Sarah ini walaupun telah lama dikahwini oleh Nabi Ibrahim, jadi Sarah ni tak dapat anak. Maka sebab itulah Hajar diizinkan oleh ataupun Nabi Ibrahim telah mengahwini Hajar alaihissalam. Maka Hajar pun mengandung. Bila mana mengandung, maka Sarah pun cemburu kepada Hajar, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala telah arahkan supaya Nabi Ibrahim alaihissalam bawa Hajar ni ke tempat yang jauh, ke tempat yang
yang jauh lah, yang jauh supaya tidak dapat dilihat oleh Sarah alaihissalam. Tempatnya kat mana? Tempatnya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ayat 37. Surah Ibrahim ayat 37. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat surah Ibrahim ayat 37, muka surat 260, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian zuriat keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan dekat dengan rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Jadi dekat mana tu? Masa tu rumah dekat situ tak ada orang pun, tak ada orang. Sehinggalah bila mana Hajar telah berjumpa dengan sumber air yang kemudiannya dikenali dengan Ma'u Zamzam. Maka tempat itulah yang jadi Mekah sekarang. Jadi daripada keturunan Hajar alaihissalam, Ismail alaihissalam anaknya, maka disitulah keturunan, disitulah mereka bercampur dengan kabilah Jurhum, kabilah orang Arab, dan akhirnya daripada keturunan Arab itulah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Ismail dilahirkan, setelah 14 tahun kalau tak silap, ataupun disebut dalam riwayat Israiliyat setelah 14 tahun, maka lahir pula, maka mengandunglah Sarah. Sarah mengandung dan melahirkan anak yang disebut dengan nama Ishak alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam. Jadi sekarang jelas Sekarang jelas, maknanya kata Nabi Ibrahim ni ada dua orang anak yang masyhur. Ya. Anak pertama namanya Nabi Ismail. Dijalur macam ni Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail. Lah dia punya Kemudian tu. kedua adalah Nabi, tapi kita nak gunakan duit tu nak bayuran juga. daripada Nabi Ishak itu, daripada Nabi Ishak itu ramai nabi-nabi. Daripada Nabi Ishak ramai nabi-nabi. Daripada Nabi Ismail tak ada nabi. Sampailah kepada Nabi Tengok ni Muhammad pembelajaran. Daripada Nabi Ishak itu, setelah Nabi Ishak ada anak namanya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni ada 4 orang isteri, dan antara nama isterinya adalah Rahil ataupun Ruhil. Antara isterinya adalah Rahil ataupun Ruhil. Maka Rahil ini ada 2 orang anak yang namanya adalah, seorang yang namanya Yusuf alaihi salam, yang kedua adalah yang bernama Bunyamin alaihi salam. Dan anak-anak Nabi Yaqub ni daripada 4 orang isteri ni, yang saya ingat 2 lah, yang lain saya ingat antara adalah Yahuza, kemudian Naftali. Namanya banyak, tak perlu kita ingat pun. Cumanya saya nak beritahu bahawa anak Nabi Yaqub keseluruhannya adalah 12 orang. Ya. Jadi 12 orang itulah disebut sebagai, daripada keturunannya disebut sebagai Bani Israel. Bani itu maknanya adalah anak-anak Israel, merupakan Israel adalah Nabi Yaqub. Jadi bila disebut ya Bani Israel, merujuk kepada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Baik. Sekarang ni dah jelas Jadi Nabi Yaqub ni ada kat mana? Nabi Yaqub ni ada di bumi Palestin, di dataran Syam, bumi Palestin. Jadi Nabi Yaqub ada di bumi Palestin. Kisahnya kalau kita lihat, macam mana? Soalan sekarang adalah macam mana Bani Israel boleh berada di Mesir? Okey. Kita dapati bahawa asal-asalnya adalah Nabi Yaqub ini bersama dengan anak-anak dia. Nabi Yusuf, kemudian Nabi Bunyamin, kemudian anak-anak lain semuanya berada di Syam ataupun berada di Palestin pada waktu itu. Kemudian dalam surah Yusuf ayat yang keempat, Allah Taala telah ceritakan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayah dia. Nabi Yusuf ni dimimpi. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Nabi Yusuf ni dimimpi. Dia kata, ingatlah ketika mana Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku lihat semuanya sujud kepadaku. Aku bermimpi, aku melihat 11 bintang, kemudian bulan dan matahari, aku lihat semuanya sujud kepadaku. Ini adalah mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ketika mana dia masih kecil. Maka bila mana mimpi itu diceritakan pada ayah dia pun jawab, qala ya bunayya
la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wahai ayahku, wahai anakku, kata Nabi Yaqub, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu, sesungguhnya syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Maka tak tahulah macam mana mimpi itu diketahui oleh saudara-saudara dia. Jadi Nabi Yusuf ni, dia seorang yang anak yang apa yang diberikan perhatian yang lebih kepada ayah dia, oleh ayah dia. Sebab apa? Sebab mak dia meninggal ketika mana masih kecil. Jadi Nabi Yusuf dengan Bunyamin diberikan perhatian oleh Nabi Yaqub AS sehingga menyebabkan adik-beradik lain cemburu. Anak-anak lain cemburu. Bila cemburu ni, mereka mula merancang perkara yang tidak baik kepada Nabi Yusuf AS. Mula-mula mereka buat apa? Mula-mula mereka merancang nak bunuh Nabi Yusuf AS. Kemudian mereka ubah plan. Mereka ajak Nabi Yusuf pergi main di padang pasir, kemudian mereka telah campakkan Nabi Yusuf ke dalam telaga. Sehinggalah Nabi Yusuf ni ditemui oleh sekumpulan kafilah dagang. Kalau tengok kisah dia, kalau saya baca ni mungkin lambat Kalau tengok kisah dia, sahabat-sahabat boleh tengok muka surat 236. Surah Yusuf, muka surat 236, surah Yusuf bermula pada ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Tu semua adalah dialog yang berlaku di antara saudara-saudara Yusuf, adik-beradik Yusuf, abang-abang dia. Abang-abang dia buat helah. Dia beritahu pada Nabi Yaqub nak ajak Nabi Yusuf ni, nak ajak Yusuf ni main dekat luar. Kemudian akhirnya mereka buat helah. Kononnya Nabi Yusuf ni telah dimakan oleh serigala. Mereka buat apa? Mereka telah bawakan baju yang berlumuran darah. Ayat 18, waja'u ala qamisihi binamin kadhib. Mereka telah datang dengan bawa baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah kepada ayah dia. Padahal darah tu adalah darah palsu, bukan darah Nabi Yusuf AS. Katanya Yusuf telah dimakan oleh serigala. Maka apa kata Nabi Yaqub? Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kesabaranlah yang terbaik bagiku, kata Nabi Yaqub, dan kepada Allah sahaja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Nabi Yaqub tahu bahawa anak-anaknya ini telah kelentong. Anak-anak telah kelentong, telah buat perkara tidak baik pada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yaqub tak tahu macam mana. Ya. Jadi apa berlaku? Mereka telah membuang Nabi Yusuf dalam telaga, dan kemudian diceritakan bagaimana beberapa orang daripada kafilah dagang telah mengambil Nabi Yusuf, telah menjualnya ketika mana sampai ke bumi Mesir, dalam ayat 19 dan ayat 20. Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah qala ya bushra hadza ghulam wa asarruhu bidha'ah wallahu alimun bima ya'malun. Kata mereka, dan datanglah sekelompok musafir, orang yang berdagang. Mereka menyuruh seorang daripada mereka mengambil air. Kita dah dahaga kan, bila dahaga nak ambil air, bila mana dahaga nak ambil air, dan dia berkata, oh gembiranya ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Bila mereka ambil letak timba nak masuk dalam telaga, mereka angkat, ada budak. Dan akhirnya mereka buat apa? Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Yang mereka menjualnya, yakni Nabi Yusuf, dengan harga yang rendah, iaitu beberapa dirham sahaja, kerana mereka tidak tertarik kepadanya. Mereka jual dan diambil oleh pembesar Mesir namanya Al-Aziz, dan isterinya yang dikatakan namanya riwayat Israiliyat dengan nama Zulaikha. Zulaikha ni sebenarnya tidak ada dalam Quran pun. Dan hadis pun tak ada. Tapi disebut dalam riwayat Israiliyat ataupun dalam kitab Taurat. Zulaikha ataupun Zalikha. Itu nama dia. Sebenarnya dalam Quran tak ada, dalam hadis pun tak ada. Banyak nama yang kita sebut kan, nama-nama anak Nabi, Habil, Qabil, sebenarnya tak ada dalam Quran. Dalam hadis pun tak ada. Kemudian nama Balqis. Balqis pun tak ada dalam Quran. Kebanyakannya adalah daripada riwayat Israiliyat. Tapi tak apalah, kita guna nama tu tidaklah jadi masalah sangat, sebab dia tidak menyebabkan hukum apa pun.
Cumanya bila mana ada orang doa kan, doa bila mana nak kahwin kan, berdoa kan, suruh doa, ya Allah berkatilah pasangan ini, tautilah hati mereka, suburlah kasih mereka sebagaimana kasih Yusuf kepada Zulaikha. Yang tu agak jauh lah, agak jauh. Jadi tak perlu nak kita doa macam tu kan, sebab kita pun tak tahu setakat mana benarnya riwayat yang kononnya Nabi Yusuf telah kahwin dengan Zulaikha. Wallahu a'lam, mungkin ada yang saya tak jumpa. Tapi kesimpulannya adalah banyak nama-nama yang kita dengar tu adalah nama-nama yang tidak ada dalam Quran dan hadis pun tak ada, tapi disebut dalam riwayat Israiliyah. Baik, sambung cerita. Dipendekkan cerita bagaimana Nabi Yusuf membesar dalam keluarga Al-Aziz. Kemudian isteri pada Al-Aziz tertarik kepada Nabi Yusuf disebabkan ketampanan dia. Akhirnya Nabi Yusuf telah dipenjarakan disebabkan enggan menuruti kemahuan Zulaikha tadi itu, ataupun Zalikha, ataupun dalam Quran sebut Imratul Aziz, isteri kepada Al-Aziz, sehinggalah dia telah dipenjarakan. Dan akhirnya dalam penjara dia telah dikesan mempunyai bakat luar biasa. Apa dia? Kebolehannya mentakwil mimpi. Disebut dalam surah Yusuf, ayat 40, ayat 41, ayat 41, ayat 40, 42. Kemudian ayat 43, raja telah bermimpi. Apa mimpi raja? Diceritakan dalam ayat 43 surah Yusuf. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Sebab boleh tengok dalam surah Yusuf tu, kesimpulannya ataupun konklusinya adalah raja mimpi 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Kemudian raja bermimpi ada tangkai yang berwarna yang kering, dan ada 7 tangkai yang basah dan 7 tangkai yang kering. Jadi mimpi ni pelik bagi raja, dan dia tak tahu mimpi ni apa maksud dia. Dan bila mana sampai kepadanya bahawa Nabi Yusuf boleh mentakwil mimpi, boleh mentafsir mimpi, maka dia telah jumpa dengan Nabi Yusuf AS. Utusan dia jumpa Nabi Yusuf dan tanya, dan Nabi Yusuf telah menceritakan apa makna mimpi tersebut. Kata Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 47, 48, ya, qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi ghathun nas wa fihi ya'sirun. Saya baca makna dia. Maknanya adalah, kata Nabi Yusuf, bila mana ditanya kepadanya tentang mimpi raja tentang 7 ekor lembu betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus. Kemudian 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang lainnya yang kering. Jadi apa benda maksudnya ni? Kata Nabi Yusuf, agar kamu bercucuk tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Sebab Nabi Yusuf bagi amaran, bagi peringatan bahawa 7 tahun yang akan datang ni adalah 7 tahun yang penuh dengan kesuburan. Jadi kena buat apa? Kena rajinlah bercucuk tanam. Bertanamlah banyak-banyak mana sekalipun. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Bila tuai hasil tu, tangkai gandum tu jangan ambil semua. Gandum ni macam mana bentuknya saya pun tak tahu Tapi makanan ruji bagi orang-orang sebelah tanah Arab, gandum kan sebelah Eropah bersama. Kita ambil macam inilah contoh kan. Saya rasa bayar kita semua ni kan bayar mungkin 40-an, 50-an. Pernah tengok tak padi? Padi tu kan kalau kita pergi sawah padi, kalau kita zaman-zaman dulu kan kita ketam padi, pernah, okey doktor pernah kan? Mungkin ada yang pernah kan? Padi tu kan dia ada satu padi tu mungkin dia ada satu tangkai tu mungkin dia ada dalam 30-40 kan. Jadi saya anggap gandum pun macam itulah. Sebab gandum pun lebih kurang macam tu, dia punya dia tabiat adalah pokok yang kita sebagai makanan asasi. Jadi gandum tu jangan ambil semua. Macam padi tu jangan ambil semua. Simpan sedikit di tangkai gandum. Sebab apa? Sebab kata Nabi Yusuf, kemudian setelah itu
akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit daripada apa yang kamu simpan. Jadi gandum tadi tu, yang tangkai tadi tu ambil sikit je, yang lain tu simpan. Maknanya kata Nabi Yusuf memberitahu ataupun memberi peringatan bahawa akan datang 7 tahun yang pertama ni subur. Jadi kena buat apa? Pemerintah kena arahkan supaya rakyat bercucuk tanam. Dan bila mana tuai gandum tu jangan buang semua. Jangan ambil semua. Sebahagian makan, sebahagian simpan. Maknanya kata suruh buat simpanan makanan, buat simpanan stok makanan. Sebab kita bakal menghadapi musim kemarau yang panjang. Benar takwil mimpi Yusuf. Sebab 7 tahun yang pertama tu subur, datang 7 tahun kedua musim kemarau, musim kemelesatan ekonomi. Makanan tak ada. Tapi Mesir Allah Ta'ala telah selamatkan melalui kehebatan Yusuf AS. Maka disebabkan itulah Nabi Yusuf telah dilantik sebagai sebagai Menteri Kewangan atau Menteri Ekonomi bagi negara Mesir. Jadi lepas pada itulah, bila mana negara Mesir dalam keadaan yang stabil, tiba musim kemarau, musim kemelesatan, negara-negara sekitar menghadapi masalah krisis makanan, sehinggalah negara tempat tinggal Nabi Yakub dan juga anak-anak dia yang lain, iaitulah Syam, Palestin, mereka terpaksa datang ke Mesir untuk membeli makanan atau untuk minta makanan daripada Mesir, sebab mereka dengar, oh, Mesir inilah yang negara yang masih lagi ada simpanan makanan yang banyak. Jadi mereka datang. Bila mana datang, yang datang tu adalah anak Nabi Yakub yang juga merupakan abang kepada Nabi Yusuf AS. Jadi mereka datang. Kisah mereka datang ni ada dalam surah Yusuf juga, mula pada ayat 57, 58. Saya baca dulu 58 surah Yusuf. Wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. 58. Kata Nabi Yusuf, kata Allah Ta'ala, dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka menemuinya, dia, yakni Yusuf, mengenali mereka sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf. Dikenal Yusuf, mereka tak kenal Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf kenal mereka. Ni abang-abang dia kenal, tapi Nabi Yusuf ni dah besar kan. Mungkin tak jumpa tu berpuluh tahun tak jumpa. Sebab masa kecil dulu, mungkin ketika mana dibuang dalam telaga tu, mungkin umur dalam 10 tahun. Sekarang umur Nabi Yusuf dah mungkin dah 30 tahun lebih lah. Jadi Nabi Yusuf masih kenal abang dia, tapi abang dia tak kenal dia lah. Maka kisahnya panjang. Muka surat sebelah, muka surat 243. Bila mana Nabi Yusuf mengetahui bahawa yang datang tu adalah abang dia, maka Nabi Yusuf minta supaya datang lagi tahun depan, jangan lupa bawa saudaranya yang kecil. Yang dimaksudkan siapa? Bunyamin. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf nak sangat jumpa dengan Bunyamin. Baik. Mula-mula ayah dia tak benarkanlah. Tapi kata saudara-saudara Yusuf, abang-abang dia, kalau tak bawa Bunyamin ni, raja ataupun Nabi Yusuf ni, masa tu dia tak kenal lagi, tak akan bagi makanan. Ya. Dan terpaksalah bawa Bunyamin. Dan Nabi Yusuf telah buat satu helah sehingga menyebabkan Bunyamin terpaksa tinggal di Mesir bersama-sama dengan ditahan, bukan sekadar tinggal, ditahan di Mesir bersama-sama dengan Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf telah mendedahkan dirinya bahawa dia adalah Yusuf alaihi salam. Jadi berjumpalah kedua adik-beradik yang telah lama terpisah. Tapi dalam masa sama, ayahnya masih lagi tak tahu bahawa Bunyamin telah ditahan. Dan ketika mana dimaklumkan kepada ayah dia sangat sedih lah. Dia sangat sedih sebab ayah anak-anak dia ni telah mungkin janji. Tadi berjanji nak jaga betul-betul Bunyamin, sekarang Bunyamin kena tahan. Akhirnya bila mana berbincang berunding, muka surat 246 surah Yusuf, muka surat 246, ayat 89 surah Yusuf. Tengok sebelum tu baca ayat 88. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bid'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin.
Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz. Jadi Al-Aziz ni merupakan gelaran kepada pembesar Mesir. Pembesar Mesir, Jadi Yusuf ni dah jadi Al-Aziz dah. Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan. Yang ni tak ada makanan, lapar. Dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Nak tukar. Sistem barter. Maka penuhilah bantuan gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Ni kata siapa? Kata abang-abang dia. Dia tak tahu tu adalah Yusuf. Maka Yusuf berkata, Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Ayat 89 surah Yusuf. Kata Nabi Yusuf, tahukah kamu apakah keburukan yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak menyedari akibat perbuatanmu itu? Nabi Yusuf mula tanya abang dia. Nak tengok abang dia kenal tak? Dan bila mana abang dia dengar soalan tu, abang dia tahu dah bahawa yang sedang mereka bercakap itu adalah Yusuf. Sebab tak ada seorang pun tahu komplot jahat yang telah mereka buat sebelum ini, iaitulah mereka buang Nabi Yusuf dalam telaga, melainkan yang tahu hanyalah Yusuf sahaja dan juga adik-beradik lain yang sama-sama berkomplot. Jadi bila mana Yusuf tanya soalan tu, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf? Adakah kamu tahu apa yang telah kamu buat pada Yusuf? Maka tahulah bahawa ini memanglah Yusuf ni. Akhirnya mereka bertanya dalam ayat yang seterusnya, ayat 90, qalu a innaka la anta Yusuf? Adakah kamu ni Yusuf? Maka kata Yusuf, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Akulah Yusuf dan ini merupakan saudaraku. Siapa dia? Bunyamin, saudaraku. Qad manallahu alaina, sesungguhnya Allah Taala telah menganugerahkan kepada kami, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nabi Yusuf pun kata bahawa akulah Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf telah kata, aku maafkan kamu semua hari ini, mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kamu. Dan Nabi Yusuf telah ajak semua saudara-saudara dia, abang-abang dia, untuk tinggal bersama dengan dia. Dan sebelum balik, Nabi Yusuf telah bagi baju dia untuk diletakkan ke muka Nabi Yaqub supaya Nabi Yaqub boleh melihat semula. Sebab apa? Sebab Nabi Yaqub ni sedih sangat-sangat sebab kehilangan Yusuf. Nabi Yaqub menangis sehinggalah buta mata Nabi Yaqub. Sehinggalah buta mata dia. Dan kemudian bila mana baju Nabi Yusuf dibawa kepada Nabi Yaqub, maka Nabi Yaqub pun disapu ke muka dia. Nabi Yaqub dapat melihat semula. Dan Nabi Yusuf telah menjemput Nabi Yaqub dan juga seluruh anak-anak dia yang 11 orang tadi tu datang ke Mesir. Dan Allah Ta'ala telah rakamkan dalam surah Yusuf juga, ayat 99, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala adkhulu Misra insyaallahu aminin. Dan bila mana mereka masuk pada Nabi Yusuf, mereka ni siapa dia? Mak ayah dia masuk, maka Nabi Yusuf telah peluk kedua orang tuanya dan telah berkata, udkhulu Misra insyaallah, masuklah kamu ke negeri Mesir dalam keadaan yang aman. Kemudian Nabi Yusuf buat apa? Nabi Yusuf telah buat wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Nabi Yusuf telah mengangkat kedua-dua orang tuanya ke atas singgasana dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf AS. Nabi Yusuf pun angkat ayah dia, sampai ayah letak atas singgasana. Letak ayah, letak mak dia. Dan kemudian pada waktu itulah saudara tadi tu, adik-adik, inilah dia takwil lain sangkut ni. Sekejap. Tengok, jap. Sekarang okey dah ke, Doktor? Okey, Ustaz. Sekarang okey dah? InsyaAllah okey. Okey, baik. Minta maaf. Kat kampung ni. Kalau kampung lain tak stabil mana. Okey. Jadi, dekat mana tadi, Doktor? Last kali kat mana? Yang dia menaikkan kedua ibu bapa dia ke singgasana tu. Ayah dia. Ayah dan ibu dia. Jadi Nabi Yusuf telah angkat ayah dia, mak dia. Okey, naik atas singgasana. Ayah dan ibu dia. Kemudian pada waktu itulah adik-beradik dia yang sebelah orang tu telah tunduk sujud kepada dia. Maka
Nabi Yusuf teringat semula mimpi dia ketika mana dia kecil. Mimpi apa? Mimpi dia melihat 11 bintang sujud kepada dia. Jadi kata Nabi Yusuf, hadza ta'wilu ru'yai. Wahai ayahku, inilah merupakan takwil, penafsiran mimpiku dulu. Berpuluh tahun dulu, sekarang nak jadi kenyataan. Nabi Yusuf dah jadi orang hebat, menteri kewangan, dan abang-abang dia telah sujud kepada, sujud bukan sujud ibadat, sujud hormat kepada dia. Mula pada waktu itulah maka adik-beradik Nabi Yusuf seramai 12 orang tu telah datang ke Mesir bersama-sama dengan keluarga mereka, lebih kurang seramai 70 orang. Mereka hidup di Mesir dalam keadaan yang penuh dengan penghormatan, hidup mewah di negeri Mesir. Sebab Mesir itu pada waktu itu sejarah peradabannya adalah lebih hebat berbanding dengan negara-negara lain. Jadi mereka hidup dekat bumi Mesir dalam keadaan yang penuh ketenteraman, penuh terhormat, sehinggalah Nabi Yusuf telah wafat. Dan tahun demi tahun akhirnya Bani Israel ini telah ditindas. Okey, sama-sama puan, sama-sama. Okey. Nabi Yusuf telah ditindas, ya. Telah ditindas oleh bangsa asal yang duduk kat Mesir. Siapa dia? Bangsa Kipti. Bangsa Kipti ni adalah bangsa Firaun. Jadi bermulalah episod Bani Israel, anak-anak Nabi Yaqub yang duduk dekat negara Mesir tu, keturunan mereka itu bermulalah bila mana Nabi Yusuf dah meninggal dunia, Nabi Yaqub meninggal dunia dah. Anak cucu mereka mula ditindas oleh kaum Kipti yang merupakan kaum yang asal duduk di tempat tersebut di Mesir. Ditindas dengan cara macam mana? Kemuncaknya diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas. Ayat 4. Surat Al-Qasas ni muka surat 385. Surah Al-Qasas muka surat 385. Ayat 4. Baik, apa kata Allah Taala? Allah Taala telah kisahkan bagaimana Bani Israel telah ditindas oleh bangsa Kipti, dan bangsa Kipti di Mesir pada waktu itu rajanya digelar sebagai Firaun. Apa kata Allah Taala? Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Firaun telah melakukan kezaliman di atas muka bumi dengan cara macam mana? Dia telah menjadikan rakyatnya berpecah belah, dan dia telah menjadikan satu kumpulan dalam kalangan rakyat sebagai hamba, menindas siapa di kumpulan tersebut? Bani Israel. Nah, kemudian dibuat apa lagi? Dia telah biarkan anak-anak perempuan hidup, dan dia telah bunuh semua anak-anak lelaki. Kenapa sahabat sekalian? Sebab Firaun ni mimpi. Dia mimpi Mesir telah terbakar. Kemudian dipanggil tukang-tukang tilik dia. Apakah takwilan pada mimpi ini? Maka tukang tilik dia kata apa? Satu masa nanti seorang pemuda Bani Israel akan dibuat apa? Akan menjatuhkan kerajaan tuanku. Maka start pada waktu itulah maka telah dibunuh semua bayi-bayi Bani Israel. Dibunuh bayi-bayi lelaki Bani Israel. Yang perempuan dibiarkan hidup. Jadi yang perempuan dibiarkan. Kita bayangkan raja ataupun raja telah mengeluarkan ketetapan semua bayi Bani Israel ini dibunuh. Jumpa bunuh. Anak lelaki. Semua bayi lelaki Bani Israel jumpa bunuh. Yang perempuan dibiarkan hidup. Dan dalam riwayat surah India diceritakan bahawa dihalang lelaki Bani Israel ini tidur dengan isteri Bani Israel. Dipisahkan supaya tak berlakunya perhubungan yang menyebabkan isteri yang mengandung. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, ayah dengan mak Nabi Musa telah bersama, dan mak Nabi Musa mengandung. Setelah 9 bulan mak Nabi Musa telah melahirkan Nabi Musa AS. Lahir dengan selamat. Jadi, dan bila lahir mak dia pun risau. Macam mana nak buat ni? Sebab dia tahu nanti akan datang Firaun, akan datang tentera dia, akan bunuh anak lelaki dia. Maka Allah Ta'ala ceritakan kisahnya dalam surah
Al-Qasas, muka surat 386 ayat 7. Ayat 7 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Maka bila mana Nabi Musa ni, mak dia risau macam mana nak buat ni, baby ada ni. Bila baby kan mestilah menangis kan. Bila baby ni, bila dia lahir, bila dia lapar, mestilah dia menangis. Bila menangis ni bising, bila bising ni boleh tarik perhatian orang. Dan bila mana tentera Firaun datang meronda-ronda kan, mestilah nanti akan jumpa, bila anakku kena bunuh nanti. Maka Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala wahyukan kepada ibu Nabi Musa supaya menyusukan anak dia. Dalam cerita dalam surah apa nama ni, Al-Qasas, kalau boleh tengok ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 10, ayat 11 dan ayat 12. Kisah dia menarik. Dia kalau tengok start pada ayat 8, ayat 7 ni sampai ayat 13 ni, dia kisah dia apa nama ni, bersambung-sambung. Kisah dia bersambung-sambung. Kita tengok macam cerita kita baca. Jadi mula-mula bila mana mak Nabi Yusuf ni telah mak Nabi Musa, dia telah duk bersalin, ditakut macam mana nak buat ni, tapi Allah Ta'ala telah wahyukan supaya dicusukan anak dia. Kemudian kata Allah Ta'ala, fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Kalau kamu takut, maka kamu buat apa? Kamu lemparkan anak kamu dalam sungai Nil. Buang dalam sungai Nil. Perintah tu tak logik kan? Tak logik perintah tu. Tapi itu adalah arahan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi jaminan. Wala takhafi wala tahzani. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Sebab inna radduhu ilaiki. Kami akan kembalikan anak ini kepada engkau nanti. Wahai mak Nabi Musa. Maka dia ikut arahan tu. Ikut arahan, dia buat apa? Dia ambil Nabi Musa, letak dalam bakul, hanyutkan dalam sungai. Disuruh anak dia perempuan supaya pergi tengok bakul tu pergi ke mana. Tengok. Bakul tu pergi mana? Bakul tu pergi dekat depan istana Firaun. Sudahlah. Salah alamat ni kan. Sudahlah. Kebetulan isteri Firaun ada kan, ada duduk main air kat situ kan, kat sungai Nil tu. Bila tengok, bakul apa ni? Bila tengok bakul, buka, ada baby lah. Comel lah baby ni. Maka terus isteri Firaun yang tak ada anak ni terus tertarik hati kepada baby tu. Siapa dia baby tu? Musa AS. Kemudian Firaun tahu. Firaun datang. Firaun tengok anak tu. Firaun dah tahu dah, ini merupakan anak Bani Israel. Sebab apa? Sebab dia kenal baby Bani Israel ni macam mana? Macam kita lah kan. Kita kan ada, kalau kat Malaysia ni kan ada bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India kan. Baby tu kita tahu lah. Tahulah, doktor mesti tahu kan. Bila lahir, ni baby Melayu ni budak Cina ni budak India ni. Jadi Firaun tengok, dia tahu, ni baby Bani Israel. Dia tu nak bunuh dia. Firaun cuba nak bunuh baby Musa yang kecil tu. Kan? Nak bunuh Nabi Musa AS. Tapi apa kata isteri dia? La taqtuluh. Jangan kamu bunuh dia. Dalam ayat apa? Dalam ayat yang ke-9. Jangan kamu bunuh dia. Asa an yanfa'ana. Mudah-mudahan baby ni akan memberi manfaat pada kita. Au natakhidahu walada. Ataupun kita ambil sebagai anak lah. Jadi tuan-tuan, saudara sekalian, Firaun ni, walaupun dia ni ngaku Tuhan, kan? Dia ni kira ngaku Tuhan lah. Dia ni raja paling berkuasa. Akhirnya mengalah juga kepada isteri dia. Kan? Mengalah juga Firaun kepada isteri dia. Jadi kan, orang buat lawak lah kan. Orang buat lawak. Firaun pun takut bini kan. Firaun pun takut bini. Jadi dia tak jadi bunuh Nabi Musa. Maka bila mana tak jadi bunuh ni, laku Nabi Musa bila mana dah lama kan, dah dihanyutkan dalam sungai Nil, kemudian tak makan lagi ni, tak minum susu lagi ni, menangis kan, panggil orang yang bagi susu, panggil orang ibu menyusu ni, bagi susu tak nak, akhirnya diberikan pengisytiharan, dibuat pengisytiharan, siapa yang boleh susukan baby dekat istana ni,
Maka mak Nabi Musa telah menawarkan diri, dan akhirnya bila mana mak Nabi Musa masuk istana, letakkan Nabi Musa ke pangkuan dia, maka Nabi Musa telah minum susu ibunya dengan sungguh-sungguh. Maka berpindahlah mak Nabi Musa daripada rumah setinggan dah masa saya, sebabkan orang Bani Israel kan ditindas, berpindah daripada rumah-rumah yang lusuh, rumah-rumah yang dhaif, berpindah ke istana dan akhirnya bekerja dengan Firaun. Maka itulah cara Allah Taala telah muliakan Nabi Musa alaihissalam dan sekaligus menghinakan Firaun. Sebab apa? Sebab musuh yang dicari itu akhirnya dibesarkan dengan tangan sendiri dalam istana. Baik. Kisah Nabi Musa ni panjang. Kisahnya panjang, tapi tak apalah, saya pendekkan. Saya akan berhenti dalam tempoh lagi 10 minit. 10 minit. Kita start tadi dah 10.15 kan. Okay. Nabi Musa ni, dia membesar di istana. Dan bila mana dah umurnya dah agak remaja, dah agak jadi seorang pemuda, dia satu hari itu dia berjalan-jalan, dia tengok satu pergaduhan yang berlaku di antara Bani Israel dengan bangsa Kipti. Kemudian dia datang, kemudian dia cuba nak bantu. Dia tumbuk pemuda bangsa Kipti itu menyebabkan pemuda itu mati terus. Sekali tumbuk je telah mati terus. Maka akhirnya berita ni sampai kepada Firaun dan Firaun telah cari dia. Akhirnya dia telah melarikan diri ke bumi Madian dan berjumpa dengan Nabi Syuaib dan kahwin pula dengan anak Nabi Syuaib. Setelah beberapa tahun, maka Allah Ta'ala telah wahyukan lantik dia sebagai Nabi dan Nabi Musa telah diarahkan untuk kembali ke negeri Mesir untuk dakwah kepada Firaun dan untuk menyelamatkan Bani Israel daripada terus-menerus ditindas oleh Firaun. Dan cerita ni Allah Subhanahu Wa Taala telah rakamkan dalam surah Taha. Dalam surah Taha, dalam surah Taha dalam surah Taha ayat 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32 sampailah kepada ayat 37. Kemudian apa kata Allah Taala? Ayat 31, qala idhhab ila fir'auna innahu tagha. Ayat 24 ayat 24. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Firaun sebab Firaun ni dah melampaui batas. Qala rabbi shrah li sadri. Kata Nabi Musa, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Itu doa kita, doa yang kita bisa baca itu doa Nabi Musa alaihissalam. Minta supaya Allah Taala lancarkan lidah dia, fasihkan lidah dia, supaya dilapangkan dada dia. Ini doa yang Nabi Musa sebut bila mana Allah Taala perintahkan supaya dia jumpa dengan Firaun dan diminta dengan Allah Taala supaya jadikan saudaranya, adiknya Nabi Harun sebagai nabi. Jadikan Nabi Harun sebagai nabi untuk bantu dia menghadapi Firaun. Dan dikatakan cerita Nabi Musa ni pergi ke Mesir, jumpa Firaun, tunjukkan mukjizat yang berlaku pada dia. Apa dia? Tangannya bila masuk dalam poket, dia keluarkan tangannya bersinar putih bercahaya, dan tongkatnya bila mana baling tukar jadi ular. Dan pembesar-pembesar Firaun bila melihat, lain masalah lagi, boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Boleh Ustaz. Boleh. InsyaAllah. Sebab dia tulis kat sini lain. Boleh, okey. Baik. Okey. Jadi, Nabi Musa pun telah dicabar untuk beradu sihir dengan tukang sihir Firaun. Maka sampailah satu hari, kita masih ada, sampailah satu hari itu, hari yang dijanjikan, berlakulah perlawanan sihir antara tukang sihir Firaun dengan Musa alaihissalam. Berlaku. Kemudian Allah Ta'ala telah rakamkan dalam surah Taha ayat 64, ayat 65, ayat 66, ayat 67, ayat 68. Kalau saya baca ini panjang, tak apalah, saya huraikan kesimpulan saja. Jadi, kalah tukang sihir Firaun. Ular-ular kecil yang merupakan tali-tali yang telah dijampi serapah, dilontar. Tali tersebut bergerak macam ular. Kemudian Nabi Musa diperintahkan supaya lemparkan tongkat dia. Tongkat Nabi Musa tu telah menelan semua ular-ular yang ada. Jadi kata tukang sihir Firaun, ini bukan sihir ni. Ini bukan sihir. Akhirnya mereka semua beriman kepada Nabi Musa AS. Maka sejak pada waktu itulah berlakulah pemusuhan yang
yang begitu meruncing antara Firaun dengan Nabi Musa alaihissalam. Bermacam-macam Allah Taala bagi mukjizat pada Nabi Musa alaihissalam. Dan kemuncaknya adalah Allah Taala telah perintahkan supaya Nabi Musa ini keluar daripada negara Mesir, bawa semua Bani Israel, Kisah ni diceritakan panjang lebar, banyak dalam Quran, diceritakan antaranya adalah dalam surah Asy-Syu'ara. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Taala ceritakan kisah Bani Israel berhadapan dengan Musa alaihissalam, berhadapan dengan Firaun, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61. Boleh buka lah, surah Asy-Syu'ara ayat 61 muka surat 370. Jadi pada malam itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa supaya keluarkan semua Bani Israel ini daripada bumi Mesir. Berapa orang mereka semuanya? Ini adalah satu fakta menarik untuk kita bincangkan. Dalam kitab Ibnu Katsir dinyatakan bahawa jumlah keseluruhan Bani Israel yang berada di Mesir pada waktu itu adalah sekitar 500 hingga 600 ribu orang. Ramai tak? Ramai kan? 500 ribu hingga 600 ribu orang. Jumlah ni disebut dalam kitab-kitab tafsir, riwayat Israiliyat. Jadi ramailah. Kalau kita terima andaian ini, kan, mana kata saya fikirkan macam mana Nabi Musa ni dia boleh koordinat jumlah yang ramai malam tu untuk keluar daripada bumi Mesir ni. Dalam keadaan WhatsApp tak ada, alat komunikasi pun tak ada kan. Macam ni boleh koordinat sehingga kan Firaun tak sedar. Esok pagi tu bila mana Firaun bangun daripada tidur, tengok tak ada dah Bani Israel ni. Jadi siapa yang nak uruskan kebun kita, siapa yang nak uruskan binatang-binatang peliharaan kita, haiwan ternakan kita, sebab Bani Israel kan jadi hamba pada mereka. Siapa nak buat kerja ladang semua ni kan. Akhirnya Firaun telah arahkan supaya tentera dia kejar semua pergi cari dekat mana Musa dan juga Bani Israel berada. Mana kita pergi kejarlah. Jadi berapa jumlah mereka ni? Dikatakan antara 500,000 hingga 600,000 orang. Cumanya, baik. Ada sebahagian ahli sejarah yang tak setuju dengan jumlah tersebut. Dia kata betul ke ni? Ataupun itu hanyalah propaganda Yahudi sahaja. Sebab apa? Sebab kalau tengok kan, tempoh di antara mereka masuk ke Mesir zaman Nabi Yusuf AS sehinggalah mereka keluar daripada Mesir. Zaman Nabi Musa AS, tempoh mereka berada kira-kira 400 hingga 450 tahun. Lebih kurang dalam berapa? 4 ke 5 generasi kan? Jadi kata ahli sejarah tak mungkin dalam keadaan mereka datang cuma jumlah 70 orang dalam tempoh 450 tahun jadi sampai 500,000 orang. Jadi pertambahan yang begitu cepatlah. Itu kata ahli sejarah lah, wallahualam. Tapi tak apalah. Andai kata kita terima jumlah tu antara 500,000 hingga 600,000 orang. Baik. Nabi Musa malam tu bawa semua Bani Israel ini, bawa sampailah mereka berada di tepi Laut Merah. Kan? Dan kemudian tentera Firaun telah berjaya mengejar, dan Allah Taala kisahkan dalam surah Syu'ara muka surat 370 ayat 61, 62, 63. 64, 65. 66. Apa kata Allah Taala? Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Bila mana kedua pihak, siapa dia? Pihak tentera Firaun dengan Nabi Musa bersama dengan Bani Israel saling bertentang mata, saling lihat-melihat, saling berpandangan. Sebab Nabi Musa dan kaum dia ada dekat Laut Merah, dan Firaun bersedia nak rempuh Nabi Musa dan juga kaum dia ni. Baik. Agak-agak kita kan, kalaulah dengan jumlah yang seramai itu 500,000 orang hingga 600,000 orang tu, adakah mereka tidak mampu nak membentuk satu pasukan yang tersusun untuk menghadapi Firaun dan juga tentera dia? Jawapan saya adalah mampu, mereka boleh buat. Tapi apa kata mereka? Sepatutnya instead of mereka ni bantu Nabi Musa, bagi semangat pada Nabi Musa, tapi mereka buat apa? Kata mereka, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wahai Musa, habislah kita hari ini. Kita benar-benar akan disusuli, kita benar-benar habis. Bahkan dalam huraian dalam kitab tafsir sebut apa? Kata mereka,
Mereka mengejek-ejek Nabi Musa. Mana Tuhan kamu, wahai Musa? Mana Tuhan kamu? Sekarang mana Tuhan? Mana Tuhan nak tolong kita? Kan? Kata Nabi Musa, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Kata Nabi Musa, tidak sekali-kali sesungguhnya Tuhan aku bersama dengan aku dan akan memberikan petunjuk kepada aku. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Kemudian Allah Ta'ala telah wahyukan fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Kami wahyukan kepada Musa supaya pukul tongkat ke laut. Laut mana? Laut Merah. Apa berlaku? Fanfalaqa, berpecahlah laut tersebut. Fakana kulli firqin katawdil azim. Setiap laut itu pecah dan jadilah seumpama gunung tebing yang tinggi. Dia pecah macam tu. Pecah laut tu, asalnya laut tu tenang kan? Laut tu tenang, laut tu berubah, telah berpecah dan telah jadi tebing yang tinggi, macam gunung yang tinggi. Membentuk lorong-lorong yang boleh dilalui oleh manusia. Berapa jumlah lorong tu? Lorong tu berjumlah 12 lorong. Kenapa 12? Sebab 12 suku kaum Bani Israel yang mewakili anak-anak keturunan anak-anak Nabi Yaqub seramai 12 orang. Maka ada 12 lorong. Di sebalik lorong tu, di sebalik tebing-tebing yang jadi tinggi tu, yang membentuk jalan-jalan sekitar tu, ada tingkat-tingkat kecil, tingkat-tingkat kata ulama tafsir. Yang mana kalaulah orang lalu ikut lorong pertama, boleh lihat orang ikut lorong kedua, boleh lihat. Ini selamat tak? Oh, kawan kita selamat lagi ni. Maka bila mana dah terbentuk lorong tersebut, maka semua pun lalulah, masuklah lorong. Semua kumpulan Bani Israel itu masuk dalam lorong, sehinggalah mereka berjalan sampailah ke seberang daripada seberang Laut Merah tu. Dan bila mana dilihat oleh Fir'aun, mula-mula kan, ni nak masuk ke tak? Nak masuk ke tak? Dia pun tak berani nak masuk. Maka kaum dia kata apa? Tuhan kan? Fir'aun kan dia mengaku Tuhan. Pergilah Tuhan nak masuk dulu. Tuhan nak masuk dulu. Maka Fir'aun pun masuk. Masuklah keadaan yang tegak-agak. Bila mana dia masuk, dia tengok okey. Dia tengok maksudnya, oh, masih lagi air tu macam tu. Dan sempat lagi dipaling pada kaum dia. Tentera dia tengok air pun tunduk kepada aku. Maka dia pun lalu berjalan. Dan ketika mana sampai ke tengah-tengah laut, Fir'aun bersama dengan tentera dia, maka Allah Ta'ala telah perintahkan supaya Nabi Musa pukul tongkat ke laut. Dan bila pukul tongkat ke laut, maka tenggelamlah Fir'aun dan juga kesemua bala tenteranya. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, sikit lagi. Nak cerita perangai Bani Israel ni kan, bila mana dah tenggelam dah tu kan, Fir'aun dah mati dah. Mereka masih lagi sangsi, betul ke Fir'aun dah mati ni, betul kan? Maka akhirnya Nabi Musa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala tunjukkan kepada Bani Israel ini jasad Fir'aun, supaya mereka boleh lihat dengan mata kepala mereka. Dan Allah Taala telah ceritakan dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus ayat 92. Dalam surah Yunus ayat 92, muka surat 219. Surah Yunus ayat 92, muka surat 219. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami telah selamatkan engkau. Selamatkan jasad engkau. Supaya apa? Supaya menjadi pengajaran bagi orang-orang yang datang sebelahnya. Jadi dibuat apa? Jasad Fir'aun ni dilihat oleh Bani Israel. Sampai sekarang akan ada kan? Mamia tu. Sampai sekarang ada Fir'aun. Kalau tengok taklah besar sangat kan? Kita bayangkan Fir'aun ni mungkin besar kan, sebab ngaku Tuhan kan, tapi tengok jasad dia tak adalah besar sangat. Mungkin juga kecuk-kecuk kan di sebab zaman yang dah lama kan, Allahualam. Tapi tak apalah. Kemudian apa berlaku? Bermulalah daripada sini episod demi episod bagaimana kedegilan Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita tengok dah perangai mereka. Mula-mula tadi buat apa? Mula-mula tadi mereka dah awal-awal lagi dah cuba nak mematahkan semangat Nabi Musa alaihissalam di tepi sungai, di tepi Laut Merah tadi tu kan. Habislah kita kali ni kan. Kemudian bila mana, padahal sebelum tu mereka melihat bagaimana Nabi Musa telah menggunakan mukjizat dia, tongkat tukar jadi ular. Mereka lihat semua tu.
mereka melihat bagaimana Nabi Musa telah menewaskan tukang-tukang sihir Firaun. Tengok semua tu, tapi mereka masih lagi tidak yakin. Bahkan apa yang sangat mengecewakan Nabi Musa alaihissalam ialah apabila mereka telah selamat. Mereka telah selamat daripada uh, diburu oleh Firaun dan juga tentera dia. Kemudian mereka buat apa? Allah telah gambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 138. Dalam Rasa Ustaz terkeluar kan, Aizan? Okay, kita tunggu sekejap. Ustaz kata dia terputus. Dia nak cuba masuk balik. okey, boleh dengar tak suara? Boleh, Ustaz. Okey. Boleh, Ini last insyaAllah. last. Okey, last ni. Saya janji nak bagi 10 minit ni, dah lebih 10 minit. Sikit lagi. Last ni, kita nak cerita betapa kedegilan Bani Israel ni. Ayat apa tadi? Satu tadi? Ayat surah Al-A'raf. Ayat Surah 138. 138. Di mana Allah tak ceritakan wajawazna bi Bani Israel. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'athaw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Bila mana kami telah selamatkan Bani Israel ni daripada dikejar oleh tentera Firaun menyeberangi laut itu, dan mereka pun jumpa dengan satu kaum. Jumpa satu kaum. Kaum tu buat apa? Ya'kufuna ala asnamin lahum. Kaum tu telah menyembah, sedang menyembah tuhan-tuhan mereka, patung berhala. Maka apa kata kaum Bani Israel? Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatlah Tuhan untuk kami sebagaimana mereka ada Tuhan. Bayangkan betapa kecewanya Nabi Musa AS. Tadi mereka lihat bagaimana Nabi Musa belah laut, Allah selamatkan mereka, tenggelamkan Firaun. Tapi tengok, bang, sekejap ni. Baru sekejap. Pergi ke darat, dah naik ke darat. Tengok patung, tengok dalam keadaan kaum yang sedang, tengok orang musyrikin sedang sembah berhala. Kata mereka, wahai Musa, jadikanlah untuk kami ini patung sebagaimana kami pun jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka pun ada Tuhan. Maka Nabi Musa AS sangat kecewa. Kata Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu ni adalah sangat bodoh. Orang-orang bodoh semuanya. Baik. Panjang lagi kisah ni. Jadi sekarang ni kita dapati bahawa sekarang Bani Israel telah keluar daripada Palestin, telah keluar daripada Mesir, dan sekarang mereka telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke Palestin. Jadi sebelum kita tangguhkan sesi kita malam ni, saya nak bawa kepada sahabat-sahabat semua kepada satu ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 21 surah Al-Maidah, muka surat 111. Allah Taala berfirman merakamkan arahan Nabi Musa kepada Bani Israel. Apa dia? Ayat 21 surah Al-Maidah. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kamu semua ke bumi muqaddasah, ke bumi yang suci. Siapa bumi itu kat mana?
Bumi itu adalah bumi Palestin. Allati kataballahu lakum, yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Jadi inilah sebahagian daripada sarjana Muslim kata bahawa betul. Dikata bahawa dikata sebenarnya orang Yahudi pun ada hak kata bumi Palestin. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Kata Allah Ta'ala, allati kataballahu lakum, yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk kamu. Lepas tu kau tengok dalam saya tengok dalam FB Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Yahudi kan, Perdana Menteri Zionis. Dia kata sejarah kami di Palestin ni dah lama dah. 3,500 tahun dulu dah. Untuk nenek moyang kami ada kat sini. Jadi menimbulkan persoalan pada kita. Tengok Quran sebut macam Allah Ta'ala kata bahawa memang apa nama ni, Bani Israel ni memang mereka ada hak kata bumi Palestin. Sebab itulah dalam kitab Taurat boleh sebut, dalam Bible boleh sebut, orang Yahudi berterusan mendakwa bahawa sebenarnya bumi Palestin adalah hak mereka. Jadi tak apa, kita tengok dalam tempoh lagi mungkin minggu depan ataupun bulan depan, saya tinggalkan sahabat-sahabat semua dengan ayat ini. Mungkin boleh buat kajian sikit, boleh research, boleh tengok mana-mana penafsiran ayat ini, dan kita akan huraikan untuk minggu hadapan ataupun bulan hadapan, cerita bagaimana Allah Ta'ala arahkan mereka masuk ke bumi Palestin. Mereka enggan, kemudian mereka telah disesatkan di padang pasir dalam tempoh yang lama. Kemudian mereka telah diberikan pelbagai nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka kemudian sembah patung anak lembu. Kemudian akhirnya mereka berjaya masuk ke bumi Palestin. Kemudian sejarah moden mereka macam mana bermula, dan bagaimanakah bermulanya komplot untuk menubuhkan negara haram Zionis yang bermula pada tahun 1867, dan kemudian dalam tempoh 51 tahun sahaja, pada tahun 1948 mereka telah berjaya menubuhkan negara haram Zionis ataupun negara haram Yahudi di bumi Palestin di atas darah-darah para syuhada Palestin. Wallahu a'lam. Saya kira untuk malam ini kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita berjumpa di masa akan datang. Saya serahkan semula kepada Dr. Marina. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Kita ada masa sikit Ustaz. Kalau saya buka, kalau ada sebarang soalan daripada sahabat-sahabat. Okey, silakan. Okey, kalau ada sebarang soalan nak tanya Ustaz pada, ini kira macam bahagian pertama lah Ustaz kisah sejarah Bani Israel. Betul tu bahagian pertama ni. Okey, insyaAllah Ustaz minggu depan saya rasa kita, Ustaz minggu depan Sabtu rasa masih dalam bulan Oktober. Kalau Ustaz berkelapangan, insyaAllah kita boleh adakan bahagian kedua lah pada Sabtu depan. Di Sabtu depan saya ada family day dekat Jana Baik. Kalau hari Jumaat malam tu insyaAllah boleh. Jadi tengok keadaan Okey, macam mana. Nanti saya maklum semula lah, saya tanya Ustaz semula. Okey, ada sebarang soalan boleh, kan Ustaz tentang sejarah Bani Israel. Cuma saya nak tanya satu Ustaz. Tadi yang kita dengar kisah cerita Nabi Yaakob 12 orang anaknya, dan bagaimana kesemuanya berpindah ke Mesir. Jadi Nabi Yaakob sendiri ketika itu dia di mana Ustaz? Dengan anak-anaknya sebelum dia berpindah, saya lupa dah di mana sebelum semuanya berpindah ke Mesir. Sebelum tu Nabi Yaakob ni berada di bumi Palestin. Bumi Palestin. Sebab itulah menguatkan lagi dakwaan orang-orang Yahudi bahawa tok nenek moyang mereka tu berasal di situ. Nabi Yaakob tu kan, Bani Israel kan, Nabi Yaakob kan Israel. Mereka berada di bumi Palestin ataupun di bumi Syam. Syam tu kita tu lah kan, sebab Syam ni melakoni Palestin lah. Jadi sebab itulah mereka nak tutup balik. Mereka nak kembali semula ke bumi tok nenek moyang mereka. Jadi itulah keadaannya. Boleh tak Tuan? Ya, boleh. Terima kasih Ustaz. Yang satu lagi Ustaz, yang ketika mana tapi itu bahagian kedua lah. Belum lagi yang Nabi Musa yang ada sejarah yang sepatutnya mereka ni berperang kan Ustaz untuk masuk semula ke Palestin, sebab ada satu kaum yang telah pun berada di Palestin ketika itu kan. Tapi tak apa, itu bahagian kedua. So kita boleh sampai lagi. Jadi insyaAllah, jadi kalau tak ada sebarang soalan lagi Ustaz, insyaAllah kita sambung kisah Bani Israel ni pada tapi Ustaz, bila Ustaz cakap tadi, saya teringat pula yang dekat tu, yang Peguam Siti Kasim tu kata, sekarang siapa nak ambil negara siapa? Sebab dia kata
Ya, Sebenarnya betul. Palestin rapat Israel tu. Itulah menjadi isunya sekarang kan. Ya, ya Okey, betul. jadi Sebab tu, kita bawa sebab itulah mm, saya tinggalkan ayat ni. Ha. mm. Okey baik. Jadi kalau tak ada Sebab dia soalan-soalan bukan insya-Allah orang kita pertama yang memulakan tu. ah okey baik. Jadi insya-Allah saya kita Dia bukanlah teruskan orang nanti pertama part yang yang kedua. memulakan soalan. Boleh, boleh. Boleh, Jadi boleh insyaAllah. itu pun saya pun nak dengarlah juga penjelasan Ustaz daripada sejarah kita, daripada Al-Quran lah mengenai apa yang berlaku di Palestin. Tapi sebenarnya saya rasa nama Palestin tu memang dah wujud dah Ustaz. Dia salah merangkumi Syam kan Betul. Ustaz cakap tadi. Yang kita dengar ni nama Israel. Kan sebab Di Israel Syam tu tu. sebenarnya nama Nabi Yaakob. Jadi Ya, apa betul. melayangkan masa saya minta maaf Betul. Ustaz, kita terlewat sikit. Jadi kita tutup dulu Ustaz. Majlis insyaAllah Okey. kita jumpa minggu depan untuk kita teruskan Boleh, kisah boleh. Bani Israel. InsyaAllah. Jadi kita, saya mohonlah Ustaz bacakan sedikit doa kepada semua jemaah yang sempat ada pada malam ini. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Allah Tuhan kami ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ampunkan juga dosa pasangan-pasangan kami ya Allah, dan juga anak-anak kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami kurniakanlah kami istiqamah dalam bentuk ilmu dan beramal ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, dalam tempoh ini kami juga mohon supaya kurniakanlah ketabahan kepada saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Tambahkanlah hati mereka ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka kesabaran yang tinggi ya Allah. Dan jadikanlah para yang terkorban dalam kalangan mereka semua para syuhada-Mu yang akan mendapatkan jalan syurga-Mu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.